Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-36. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-50 surah Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-maliku a'tuni bih falamma ja'ahu ar-rasulu qala irji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswati allati qatta'na aydiyahun Inna Rabbi bikaidihinna alim. Dan apabila mendengar tafsiran itu, berkatalah Raja Mesir, bawalah dia kepadaku. Maka tak kala utusan Raja datang kepada Yusuf menjemputnya, menghadap Raja. Yusuf berkata kepadanya, kembalilah kepada tuanmu. Kemudian bertanyalah kepadanya, apa halnya perempuan-perempuan yang melukakan tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-52 ini dengan menyatakan bahawa Nabi Yusuf AS tidak menyebut nama atau tujukan secara tepat ucapan tersebut kepada sesiapa pun, apalagi isteri Al-Aziz, kerana baginda tetap mengingati jasa-jasanya. Nabi Yusuf AS juga tidak menyatakan secara tegas bahawa dia adalah mangsa fitnah, walaupun ucapan pada penutup ayat ini menyatakan sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka, mengisyaratkan bahawa dia dipenjara disebabkan berlaku suatu tipu daya. Raja mungkin tidak mengetahuinya, tetapi yang pasti Tuhan yang disembahnya maha mengetahui tipu daya itu. Kerana Tuhan Nabi Yusuf AS adalah Allah yang maha mengetahui. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menyatakan lagi bahawa Nabi Yusuf AS enggan keluar dari penjara sebelum namanya dibersihkan dan kebenaran dibuktikan. Ini kerana boleh jadi ada yang akan mendakwa bahawa dia dilepaskan sebagai balasan berjaya menjelaskan makna mimpi raja dan dia tetap bersalah kerana berusaha menggoda isteri Al-Aziz. Dari sisi lain, raja belum mengetahui punca berlaku masalah dan ada kemungkinan Nabi Yusuf AS akan difitnah lagi. Keengganan Nabi Yusuf AS keluar dari penjara sebelum terbukti bahawa dia tidak bersalah merupakan satu pelajaran yang sangat berharga bagi mereka yang ditahan tanpa kesalahan. Sekaligus hal tersebut menunjukkan betapa besar kesabaran baginda Nabi Yusuf AS. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-50 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa setelah pelayan utama berjumpa Nabi Yusuf AS, dia kembali ke istana dan menyampaikan hasil perjumpaannya kepada raja. Setelah itu raja memanggil wanita yang hadir di dalam majlis jamuan ketika itu
Ketika mereka melukakan tangan kerana terpegun melihat ketampanan Nabi Yusuf AS, raja sendiri telah mengadakan sesi soal jawab dengan wanita-wanita itu. Mungkin juga baginda raja telah maklum mengenai peristiwa itu sebelumnya dan peranan para wanita itu yang menggoda Nabi Yusuf AS. Justru sesi soal jawab ini adalah sebagai pengesahan dan pengakuan mereka tentang kejadian itu. Seterusnya, Ustaz Abu Yahya Marwan bin Musa melalui kitabnya Tafsir Hidayatul Insan mentafsirkan ayat ke-50 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa raja berkata setelah diberitahukan takwil mimpi, "Bawalah Yusuf kepadaku," iaitu dengan mengeluarkan dari penjara dan membawa ke hadapannya. Ketika utusan itu datang dan meminta kepada Yusuf untuk keluar dari penjara, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh tuanku maha mengetahui tipu daya mereka." Nabi Yusuf berkata sedemikian untuk menunjukkan bahawa dirinya dimasukkan ke penjara bukan kerana bersalah. Utusan itu kemudian kembali kepada raja dan menyampaikan permintaan Yusuf AS kepadanya. Maka raja mengumpulkan wanita-wanita itu. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqui menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-50 surah Yusuf ini dengan menyatakan bahawa sikap Yusuf yang tidak mahu terburu-buru keluar dari penjara untuk memenuhi kehendak raja sebelum namanya bersih dari tuduhan jahat menunjukkan beberapa perkara, iaitu pertama, Nabi Yusuf AS mempunyai rasa kesabaran yang tinggi dan ketenangannya yang mengkagumkan. Kedua, memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan hati untuk memelihara kehormatannya. Ketiga, baginda tidak mahu menuduh secara langsung dan terbuka bahawa wanita itu berbuat buruk. Baginda hanya meminta raja menyelidiki persoalan yang dihadapinya. Keempat, tidak mahu menyebut nama isteri Al-Aziz padahal dialah yang menimbulkan fitnah untuk menghormati suaminya. Kemudian Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-50 surah Yusuf ini menjelaskan bahawa Nabi Yusuf AS meminta agar diselidiki terlebih dahulu tentang peristiwa wanita-wanita yang telah memotong tangan mereka. Biarlah dirinya tetap tinggal di dalam penjara sebelum jelas sama ada baginda Nabi atau wanita itu yang bersalah. Melalui sikap Nabi Yusuf AS ini mengandungi pengajaran tentang wajibnya setiap dari kita menjaga kehormatan diri. Seterusnya di dalam permohonan kepada raja itu, Yusuf tidak menganjurkan raja bertindak gopoh, melainkan supaya diadakan penyidikan yang saksama. Hamka turut menukilkan pandangan Az-Zamakhsyari bahawa Yusuf AS memohon kepada raja supaya sebelum dia dikeluarkan dari penjara, selidikilah dan tanyalah terlebih dahulu perempuan itu supaya jelas dan nyata bahawa Yusuf bersih dari tuduhan dan dia keluar bukan hanya kerana dia pandai mentafsirkan mimpi. Selain itu juga perkara ini tidak dijelaskan. Orang yang dengki boleh sahaja menyebarkan kata-kata yang tidak enak dia dengar bahawa dia ditahan lama di penjara kerana dia memang bersalah besar, iaitu kesalahan menggoda isteri Al-Aziz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-50 surah Yusuf menurut penafsiran oleh para ulama. Ayat ke-50 surah Yusuf ini menjelaskan mengenai bagaimana raja tertarik dengan tafsir mimpi yang disampaikan oleh utusannya itu sehingga raja ingin sekali bertemu secara langsung dengan Yusuf AS. Maka raja memerintahkan agar utusannya kembali menemui Yusuf di penjara dan menyampaikan panggilan raja agar dia datang menghadap raja. Yusuf memenuhi panggilan raja, tetapi sebelum Yusuf datang menghadap, Yusuf meminta kepada utusan raja itu agar dia kembali dan menanyakan kepada raja tentang peristiwa perempuan yang sudah memotong jarinya dengan pisau supaya diketahui dengan jelas situasi sebenarnya yang berlaku. Sehingga ketika datang menghadap raja, dia sudah dalam keadaan bebas dari tuduhan kerana raja lebih mengetahui tentang tipu daya perempuan tersebut. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat ke-50 surah Yusuf ini memberikan peringatan kepada kita supaya menjaga nama baik dan maruah diri sendiri dan orang lain. Hakikatnya tidak ada insan yang waras sanggup membiarkan dirinya diperlakukan sewenang-wenangnya oleh orang lain. Kita tidak boleh membiarkan diri dizalimi, diperkotak-katikkan serta direndahkan oleh orang lain. Maruah diri perlu dipelihara tanpa mengira bangsa, keturunan, agama dan taraf hidup.
justru mempertahankan diri daripada api fitnah ialah hak bagi setiap individu. Namun demikian, jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat beberapa pihak yang bersikap melampaui batas sehingga menjejaskan maruah diri dan orang lain. Sebagai contoh di medan bidang pemasaran perniagaan, wujudnya perbuatan menghina dan memaki hamun orang lain, provokasi, membuat kenyataan dan aksi kurang sopan, lucah, menyentuh sensitiviti agama dan lain-lain. Walaupun perbuatan tersebut diketahui tidak elok, namun mereka beranggapan bahawa ianya adalah satu teknik untuk menarik perhatian orang ramai. Bagi mereka, bad marketing is good marketing. Selain itu, dapat satu kata-kata oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, man salaka masalika tuhami ittaham. Barang siapa yang menempuh laluan-laluan tuhmahan, maka dia akan dituhmah. Kata-kata ini membawa maksud sebarang perkara yang berisiko menimbulkan fitnah hendaklah sedaya upaya dielakkan kerana ia akan boleh membawa kesan yang buruk pada masa-masa akan datang. Oleh itu, contohlah sikap Nabi Yusuf AS yang berusaha menjaga maruah diri daripada melakukan sesuatu yang mendatangkan sebarang tuhmahan dan fitnah. Terdapat satu hadis yang memuji dan mengingatkan tentang kebijaksanaan, kesabaran dan keteguhan hati Yusuf AS. Sabda Nabi SAW, walau labistu fi sijni ma labisa Yusufu summa ja'anir rusulu ajabtu. Jikalau aku berada di dalam penjara seperti Nabi Yusuf berada di dalamnya, kemudian datang kepadaku utusan, nescaya aku akan memenuhinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di samping itu, menjaga maruah dan menutup aib orang lain adalah merupakan satu ciri akhlak Islam sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf AS tidak menyebut nama isteri Al-Aziz. Sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la yastur abdun abdan fid dunya illa satarullahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang hamba menutup aib hamba yang lain, melainkan Allah tutup aib hamba yang pertama tadi di hari akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sering mengulang-ulang doa ini pada waktu pagi dan petang agar Allah Ta'ala pelihara aib kita daripada tersebar serta dijauhkan daripada segala perkara yang tidak baik. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma sur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika min an uqtala min tahti. Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu kemaafan dan keselamatan pada agamaku dan duniaku, pada ahli keluargaku dan harta bendaku. Ya Allah, tutuplah aurahku, aib dan kelemahan, dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah aku daripada bahaya yang datang dari hadapanku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dari atasku, dan aku berlindung dengan keagunganmu daripada tergelincir daripada bawahku. Hadis riwayat Ahmad. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-50 surah Yusuf ini ialah setiap individu Muslim wajib menjaga diri dan maruah dengan memelihara diri daripada melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan menjatuhkan kehormatan diri sendiri. Setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah SWT hendaklah berusaha menepis dari segala tuduhan atau tuhmahan yang melibatkan maruah diri dengan menggunakan saluran yang betul. Umat Islam hendaklah mengambil langkah yang betul dengan membuat siasatan yang lengkap dan menyeluruh bagi mencari dan mengungkapkan kebenaran. Tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.